Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan sekali lagi seramai bersama Ustaz Rohisham Abidin dalam study online pendidikan Islam. Syukur banyak dipanjangkan usia kita, diberikan limpah rahmat kurniaan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di atas dunia dan insya-Allah kita akan terus berjuang untuk mendapatkan seberapa banyak saham pahala yang akan kita buat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kaifalukum? Abang semua saya doakan dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Kali ini kita bersama dengan abang kakak tingkatan 2 dalam meneruskan pembelajaran pendidikan Islam kita. Okey, dah ready, dah sedia. Jom tanpa basa kita mulakan untuk pembelajaran pada hari ini, pelajaran 6. Pelajaran 6. Tajuk mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kali ini pertemuan kita sangat bermakna. 2 dalam 1, di samping kita belajar, samping itu juga kita muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. Mungkin ada di kalangan kita yang ada salah, ada dosa, dan semestinya kita tidak lari daripada melakukan kesalahan. Jadi sama-sama kita untuk mendapatkan ilmu pada malam ini dan kita amalkan bagi mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, jom tanpa membasa kita mulakan pada kali ini pelajaran 6 kita. Sebelum kita mulakan, semestinya duduk kita dalam keadaan yang paling tertib, paling tenang, paling sempurna, paling seronok untuk kita memperolehi ilmu. Jom kita mulakan dengan Fatihah kita dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, jom kita kita teruskan dengan doa. InsyaAllah moga-moga Allah mempermudahkan, membuka, menerangkan hati kita untuk memperolehi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan kita berada dalam keadaan yang sesuai untuk pembelajaran. Buku teks, buku nota, buku tulis, buku apa lagi, rujukan, pen, pensel, kertas kita, highlighter, liquid paper, semualah yang sesuai. Okey, dan jom kita mulakan dengan hati yang ikhlas untuk belajar. Fokus pada pembelajaran pada kali ini, bidang Al-Quran, muka surat 29 hingga 35, panjang sikit lah. Pada pelajaran 6, mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, pelajar tingkatan 2. Okey, jom kita mulakan untuk yang pertama, bacaan ayat. Para pelajar boleh rujuk dalam buku teks juga. Di samping itu boleh tengok pada video, pada skrin yang mana Ustaz juga tayangkan untuk sama-sama kita mudah untuk merujuk. Okey, jom sama-sama kita baca boleh? Insya-Allah. Pada surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Jadi berapa ayat semua? Ada 4 ayat. 133 hingga 136. Mempunyai 4 ayat yang akan kita bacakan pada malam ini daripada surah Ali Imran. Okey, jom kita mulakan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan pada surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Jadi kita teruskan dengan yang seterusnya, iaitu potongan ayat dan maksudnya. Kita mulakan dulu pada ayat 133, yang mana kita mulakan pada potongan ayat pertama. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. Maksud, dan segeralah kamu kepada, yakni mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu. Wasari'u, bersegeralah. Wasari'u, bersegeralah. Ila maghfiratin, untuk mendapat keampunan. Yang mana bersegera, Allah suruh bersegera ni apa? Untuk buat amal baik. Allah suruh kita bersegera cepat-cepat, jangan tangguh untuk buat benda baik. Untuk bagi mendapatkan keampunan mir rabbikum, daripada Tuhanmu. Kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang bermaksud dan yakni mendapat syurga yang lebarnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Wa jannatin arduhas samawat, wa jannat, wa jannah ni apa? Syurga. Yang arduhas samawat, yang lebarnya seluas segala langit dan bumi. Wal ard, samawat wal ard, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebut lagi pada ayat yang 134. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah sebut apa? Iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Allazina yunfiqun, iaitu orang yang mendermakan hartanya. Fis sarra, fis sarra ni waktu susah, waktu senang. Sarra, waktu senang. Wad dharra, mahupun waktu susah, iaitu orang yang dermakan hartanya. Wal kaziminal ghaiz, dan orang yang menahan marahnya. Orang yang Allah sediakan syurga baginya ni ialah orang yang mendermakan hartanya waktu senang ataupun susah, dan orang yang tahan marah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Calon syurga antaranya orang yang sabar. Sabar maksudnya sabar daripada menahan rasa marah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ini Allah sebut. Kemudian Allah sebut lagi wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Masya-Allah, dah dia tahan marah, kemudian dia maafkan pula kesalahan orang kepada dia. Masya-Allah, ini calon-calon syurga.
Ini Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 134. Dan Allah akhiri pada ayat 134, Allah sebut apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang yang berbuat perkara baik. Tadi ni Allah suruh wasari'u, cepat-cepat bersegera buat baik. Antara perkara yang baik yang Allah suruh dalam ayat 134 ni apa dia? Dermakan harta waktu susah ataupun senang, tahan marah, benda baik, tahan marah, maafkan kesalahan orang. Dan ingat, perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134 ini adalah perkara yang Allah sayang padanya. Allah sallallahu. Sambung pada ayat 135, Allah sebut wallazina iza fa'alu fahishah, dan juga orang yang apabila melakukan perbuatan keji. Tadi Allah cerita pasal orang yang buat perkara baik. Ni Allah nak cerita pula orang yang buat perkara keji ni apa dia? Au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri. Atau zalamu, menzalimi anfusahum, diri sendiri. Zakarullaha, maka segera ingat kepada Allah. Ni orang yang melakukan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri ni Allah suruh apa? Zakarullah, ingatlah kepada Allah dengan segera, dengan cepat-cepat. Itu Allah beri peringatan. Kemudian fastaghfaru li zunubihim, Allah sambung. Bila Allah suruh ingat kepada Tuhan, lalu Allah suruh orang yang melakukan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri tadi, supaya fastaghfaru, mohon ampun, li zunubihim, akan dosa-dosa mereka. Ni Allah suruh. Apabila kita buat dosa, Allah suruh kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui taubat. Kemudian wa man yaghfiru dzunuba illallah, Allah sebut lagi, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah. Apabila kita melakukan dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlulah minta ampun kepada Allah, kerana tiada yang lain yang boleh mengampunkan dosa kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kemudian Allah sambung pada ayat 135 Allah sebut apa? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang telah dilakukan itu. Walam, daripada tak buat dah. Yusirru ala ma fa'alu, mereka tak buat dah apa yang mereka melakukan perbuatan keji tu. Wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui akan kesalahan dan akibatnya. Jadi Allah sebut orang yang melakukan perbuatan keji, orang melakukan menzalimi diri sendiri, dan mereka bertaubat, mereka tak buat lagi perbuatan keji mereka itu, sebab mereka mengetahui perkara itu adalah satu yang salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tahu akan akibatnya. Itu Allah sebut. Kemudian kita sambung pada ayat 136, Allah sebut ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, orang yang sedemikian sifatnya. Sifatnya apa tadi? Bila buat dosa, bila buat perbuatan menzalimi diri sendiri ni, dia bertaubat, balasannya apa? Maghfiratum mir rabbihim, iaitu keampunan daripada Tuhan mereka. Apabila buat dosa, minta taubat, Allah akan ampunkan dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Ini Allah cerita keadaan syurga bagi orang yang melakukan kesalahan dan dia bertaubat daripada dosa-dosanya, dan dia tidak lagi melakukan kesalahan tersebut, maka Allah sebut ini adalah satu perkara yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya di mana? Dalam syurga. Wa ni'ma ajrul amilin. Allah tutup dengan ayat 136 dengan
dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Nah, wa ni'ma ni adalah sebaik-baik balasan, ajrul amilin. Nah, orang yang melakukan amal yang kita sebut tadi itulah, apabila bersegera melakukan kebaikan, sedekahnya, kemudian apa lagi, sentiasa memaafkan kesalahan orang, menahan kemarahan, kemudian apabila melakukan dosa dia kembali bertaubat, maka inilah yang Allah sebutkan, demikian itulah orang yang beramal akan mendapat balasan, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak tak? Mestilah nak kan? Semua kita berkeinginan, berimpian untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita renung-renung pada ayat yang kita bacakan tadi, kita bersegera melakukan amal soleh dan kita sentiasa bertaubat atas segala dosa kita. Okey, tuntutan segera bertaubat. Ini kita nak cerita pasal taubat. Bila kita mengharapkan ampunan Allah, kita nak berbincang tentang apakah itu taubat, bagaimana nak bertaubat dan sebagainya. Apakah yang maksudkan dengan taubat? Apa maksud taubat? Bukan taubat. Selalu kita duduk dengar taubat pula kan, nak kaitkan, kita nak bagi faham kan. Taubat adalah kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan maksiat atau dosa. Maknanya apabila telah melakukan maksiat ataupun dosa, maka dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia taat kembali kepada Allah, bertaubat dan tidak lagi melakukan maksiat atau dosa tersebut. Cara bertaubat, cara nak bertaubat senang je, tak perlu nak korbankan harta benda, jiwa, raga, tak perlu. Nak kena naik bukit, turun bukit, nak kena bertapa, tak perlu. Allahumma salli ala Muhammad. Nak melakukan taubat ni, nak bertaubat ni, Allahumma salli ala Muhammad, sangat mudah, sangat simple. Ingat kembali kepada Allah, segera mengingati Allah, mohon keampunan dan rahmatnya, serta mestilah berhenti daripada melakukan dosa tersebut dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ada beberapa syarat? Yang pertama, segera mengingati Allah, ingat balik kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ingat. Istighfar kita tu, antara permulaan untuk taubat tu, istighfar kita. Apabila kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, mulut kita berat untuk mengucapkan istighfar, maka ingatlah itu antara ciri-ciri hati kita dah keras dah. Hati kita dah mula banyak tumpuk-tumpuk hitam. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita kena sentiasa istighfar. Apabila kita melakukan dosa, istighfar, ingat balik kepada Allah. Kemudian mohon ampun. Yang kedua, mohon ampun. Yang pertama, ingat pada Allah. Yang kedua, mohon ampun. Mohon ampun dan rahmatnya. Yang ketiga, berhenti daripada buat dosa tu, dan yang keempat, berazam. Berazam ni apa? Tanamkan dalam diri, tanamkan dalam hati, aku tak mau buat dah benda ni. Aku tak mau buat benda ni lah, untuk tidak mengulanginya lagi. Boleh okey, dapat tak? Kalau kita nak bagi contoh, banyaklah benda-benda kan, banyak lah benda. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nak sebut bab dosa ni kan, di sendiri pun boleh faham, boleh tahu dah apa dosa-dosa yang kita buat kan. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah, kita ingat kepada Allah, minta ampun, berhenti daripada buat dosa tu, dan kita berazam untuk tidak lagi mengulanginya lagi. Jadi 4 syarat taubat. Okey, seterusnya kita tengok, kita dituntut untuk segera bertaubat kerana kita tidak mengetahui saat ajal kita akan tiba. Kita semua tahu tak bila kita nak meninggal dunia? Tak ada siapa pun tahu bila saat akhir hayat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-34, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Dan bagi setiap umat ada tempoh, yakni yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak pula mereka didahulukan.
Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 34 ni, Allah kata apa? Apabila sampai saat ajal seseorang, maka tidak akan dipercepatkan walaupun satu saat, dan tidak akan diperlambatkan walaupun satu saat. Nah, oleh kerana itu kita tak perlu lagi, tidak boleh lagi nak menangguh taubat kita. Nah, tidak boleh lagi menangguh untuk mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tak tahu bila ajal akhir hayat kita. Subhanallah. Okey, kita tengok ciri orang yang bertakwa. Kita nak jadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana orang kata apa, dikiaskan. Orang yang bertakwa ni, oleh ulama, para ulama ada menyebutkan antara ciri ataupun antara cara orang yang bertakwa ni ialah seperti berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri, yang mana apabila berjalan nak mengelak daripada duri tu, orang yang berhati-hati. Orang yang bertakwa ni ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa melakukan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi cara untuk ciri orang yang bertakwa ni apa dia? Tengok, saya berazam untuk menjadi orang bertakwa dengan cara yang pertama, mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah apabila melakukan dosa, sama ada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ataupun manusia. Saya segera memohon keampunan dan kemaafan serta memulangkan haknya. Maknanya kalau kita dosa dengan Allah, kita taubat kepada Allah. Bila kita dosa dengan manusia, kita kena minta maaf dengan manusia yang kita buat dosa tu, kita buat salah tu. Kita zalimi diri dia, kita mengumpat dia, kita mengata kat dia dari belakang, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita telah melakukan dosa, maka kita kena minta maaf dengan dia. Allah takkan maafkan kita apabila kita melakukan dosa sesama manusia. Akan tetapi apabila kita minta maaf dengan manusia sama manusia, Allah akan turut mengampunkan dosa kita. Itu syarat dia. Saya juga berazam tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Yang pertama, mohon ampun. Dan kedua, menafkahkan harta. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa ini ialah orang yang sentiasa menafkahkan hartanya. Maknanya sama ada dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf dan sebagainya. Cara dia, saya istiqamah menyumbangkan harta, sama ada pada waktu senang ataupun susah. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan kita nak bagi harta kita waktu senang saja, waktu susah aku tak ada duit nak bagi sedekah no. Kita diajar Allah tuntut kita untuk sentiasa sumbangkan harta sedekah kita, walaupun dalam kita senang, perlulah. Walaupun kita dalam keadaan susah, itu ujian untuk kita. Kita nak buat ke tak? Saya tetap mendemakannya walaupun hanya sedikit. Sedikit tu mungkin dalam keadaan kita ni yang tak ada duit, sekupang pun jadi dah, kan? Kalau orang yang mampu, mungkin RM1 bagi dia dah susah dah, kan? Bila tak ada RM1 dah susah. Kita tak ada sekupang, dah rasa susah dah, kan? Jadi macam tu. Jadi apabila susah, kita juga turut menyumbangkan, mendermakan. Tiada alasan yang menghalang saya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada alasan untuk kita tidak menafkahkan harta kita. Dan yang seterusnya, iaitu yang ketiga, menahan kemarahan. Yang mana Allah sebutkan tadi, antara ciri orang yang berjaya dan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah orang yang menahan marah dia. Saya memilih untuk menahan emosi marah, sedangkan saya boleh melepaskan kemarahan tersebut. Kita ketua kelas, contoh kita ketua kelas, ada anak-anak buah kita tak mau buat kerja. Jadi kita ada hak tak untuk nak tegur dia, ada hak tak untuk nak marah dia, ada, akan tapi kita tahan, kita sabar, kita cool, kan? Kita tahan marah kita. Kita tahu bahawa orang yang sentiasa tahan marah dia ni Allah sayang. Sebab tu kita kena sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin bahawa kekuatan emosi ini, emosi apa? Tahan marah ni, didorong oleh sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak marah, relax, tenang, kan? Dan kita ingat Allah akan berikan rahmat kepada orang yang sentiasa tahan marah dia. Dan yang keempat, memaafkan. Senang kau nak maafkan? Senang kau nak tahan marah? Senang kau nak maafkan? Payah, cakap senang lah. Macam marah ya, bukan marah abang.
Bila dah tahan marah pula, bila orang buat salah kat kita pula, orang zalim kita pula, senang-senang kita nak maafkan. Oi, no way. No. Kita orang Islam diajar untuk sentiasa memaafkan orang lain. Kita nak jadi orang bertakwa ni, saya memaafkan kesalahan orang lain walaupun mampu untuk membalasnya. Allah selamat. Memaafkan kesalahan orang lain lebih tinggi kedudukannya berbanding menahan kemarahan. Tengok menahan marah tu, orang kata apa, standard adalah nak maafkan tu, wow, bukan senang. Tapi kita ingat, maafkan adalah satu tahap yang paling tinggi. Allah akan mengangkat darjat kepada orang yang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Sifat ini menjadikan saya lebih tenang. Bila maafkan orang lain, kita rasa tenang, kan? Sebab apa? Tiada lagi rasa benci dan dendam dalam hati. Jadi nak jadikan diri kita ni seronok dalam kehidupan, tak ada rasa benci, dendam, maafkan kesalahan orang. Ada tak orang buat salah kita? Ada, mesti ada. Jadi cara dia, kita maafkan. InsyaAllah, moga-moga Allah membuka pintu hatinya untuk kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, kan? Kalau kita marah pun lagi memburukkan keadaan adalah, kalau kita tak memaafkan lagi memudaratkan diri kita sebenarnya, kan? Jadi tahan marah dan maafkan, insyaAllah kita akan menjadi antara ciri orang yang bertakwa. Spektrum ilmu daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, muttafaqun alaih. Takutlah kamu akan api neraka walaupun bersedekah dengan secebis tamar. Maknanya Nabi suruh kita bersedekah walaupun dengan secebis tamar ni, bagi kita ni sikit sangat lah. Sikit sangat. Apa nilai secebis tamar tu? Apa nilai? Kita nampak orang yang memerlukan makanan, kan, lapak. Contoh, kita bagi secebis tamar walaupun tidak mengenyangkan dia, tapi boleh menggembirakan hati dia mendoakan pula kepada kita, maka itu adalah salah satu rahmat yang paling besar buat kita, walaupun nilai hanya sekecil-kecil nilai, kan. Jadi kita nak menunjukkan kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, bertakwa kepada Allah, takut akan api neraka. Nabi kata apa? Sedekahlah walaupun dengan secebis tamar. Kemudian cara mengurus kemarahan. Ada yang tak pernah marah ke? Biar betul. Tak ada, semua pernah marah, kan? Semua pernah jadi hak hijau kayak baju, kan? Jadi cara nak mengurus kemarahan, iaitu yang pertama, baca ta'awuz. Ta'awuz ni apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab apa? Marah ni datang daripada syaitan, dan syaitan itu dijadikan daripada api. Maka kita tengok sekejap ni pada cara mengurus kemarahan ni. Jadi apabila marah ni datang pada syaitan, maka kita minta agar Allah lindungi diri kita daripada syaitan. Sebab itu kita kena baca ta'awuz. Nak marah, auzubillahi minasyaitanirrajim. Rasa marah lagi ni, ubah posisi kepada yang lebih rendah. Waktu tu kita sedang berdiri, kan, ataupun kita tengah berlari, lari, orang sepak bola kena kepala kita. Contoh kan, Monty Zat, marah lagi ni, rasa geram lagi ni. Apa perlu kita buat? Duduk, rehat saat duduk, tenang. Marah lagi, duduk pun tak boleh, duduk saat dada, geram ni, kan, duduk genggam tangan tu, kalau nak pibuh sedah rasa marah ni, tapi hidup ingat nanti Allah tak suka orang yang suka marah ni. Maka apa nak buat? Baring, landing Zat. Landing, relax, tengok tangan. Okey, tak boleh juga tu yang keempat lah. Pergi wuduk, ambil wuduk. Namun begitu apabila antara perkara yang boleh kita nak urus kemarahan kita juga, bila orang marah kita nak rasa marah balik, nak tahan marah ni, duduk diam. Nabi sebut, may yu'minu billahi wal yawmil akhir faqulu khairan aw liyasmut. Nabi sebut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia perlulah berkata-kata baik ataupun diam. Diam juga adalah satu perkara yang membawa kebaikan sebenarnya. Bila nak marah, duduk senyap dah, diam, relax, kan. Orang kata kita masuk telinga kanan, telinga kiri, orang kata lagu tu lah.
Tapi jangan berdendam pula. Diam ni diam duk simpan dalam tu bahaya tu. Makan dalam tu, orang panggil makan dalam. Diam tapi kita memaafkan. Kita doa pada Allah, Allah bukakan hatinya. InsyaAllah. Okey. Dan yang keempat ni caralah wudu, ambil wudu, basahkan anggota badan kita. Ambil wudu dan kita solat sunat 2 rakaat. Lepas tu hilang insya-Allah. Okey, cara mengurus kemarahan. Syarat taubat. Okey, kita nak tengok syarat taubat. Bertaubat daripada dosa hukumnya apa? Wajib. Bila kita berdosa, wajib, perlu kita bertaubat. Taubat bersungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, jika dosa berkait dengan orang lain. Maknanya bila kita buat dosa, ia berkait sesama manusia, maka hendaklah meminta maaf daripadanya. Kita salah dengan orang, kita pergi minta maaf dengan dia. Jangan pergi minta maaf kat adik dia. Bagi pihak mana boleh. Wakil tak boleh. Minta maaf kat mak dia ke ayah dia ke, tak boleh. Dengan orang tu sendiri. Memulangkan hak dia bila kita ambil hak dia, kita pulangkan balik, atau hartanya, dan meminta supaya dihalalkan. Jika tak mampu untuk nak pulangkan, kita minta supaya dihalalkan. Jika tak halal, kita kena cari juga gena pun kita kena buat juga. Sebab kita dah lakukan dosa sama manusia. Okey. Jadi yang pertama. Yang kedua, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa menyesal atas dosa yang dilakukan. Bila kita buat dosa kepada Allah, ingat kepada Allah. Menyesal kita buat dosa tu. Dosa yang kita buat tu rasa besar kan? Allahumma salli. Jadi kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berhenti daripada melakukan dosa dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kita suka duk maki. Mulut kita ni cara duk kata benda tak baik kan? Dia jadi macam satu benda yang biasa bila kita duk maki ni. Duk kata perkataan lucah kan, duk jatuhkan maruah orang, duk buat lawak bagi orang malu, tak boleh. Jadi bila dah sedar benda tu dosa, maka kena berhenti terus dan berazam untuk tidak ulanginya lagi. Jangan duk buat dah lepas ni. Macam tu contoh dah. Yang keempat iaitu istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta Allah ampunkan dosa kita. Okey, seterusnya spektrum ilmu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Sadaqallahul Azim. Allah sebut, dan tidak ada gunanya taubat itu kepada yang selalu melakukan kejahatan. Orang yang selalu melakukan kejahatan, dia tak ada guna apabila dia bertaubat. Waktu mana? Hingga apabila seorang daripada mereka hampir mati, maka berkatalah dia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini. Maknanya apa? Orang yang selalu buat dosa, apabila sampai saat akhir mati dia, apabila roh dia sampai ke halqum, dia sedang nazak, waktu tu dia kata aku bertaubat waktu sekarang ni, sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan waktu tu Allah tak terima dah lagi taubat orang yang berdosa, akan tetapi dia bertaubat di hujung hayatnya, Allah tak akan terima lagi. Dan demikian juga halnya orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Allahumma astaghfirullahalazim. Subhanallah. Orang kafir, apabila matinya orang kafir, maka automatik tempat mereka dalam neraka. Oleh kerana itu, kita sebagai seorang Muslim, Masya Allah, beruntung kita, kerana nama kita telah dicatat sebagai penghuni syurga. Melainkan apabila kita mati nanti, kita tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita bersegera. Wasari'u, Allah sebut cepat-cepat kita buat kebaikan.
orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Okey, kemudian pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah apa? Hendaklah yang pertama, bersegera bertaubat. Nombor satu, sebagai orang Islam, kita kena apa? Bertaubat cepat-cepat, serta melakukan amal soleh. Nombor satu, bertaubat, buat baik, agar menjadi orang yang bertakwa dan mendapat ganjaran syurga. Allah SWT. Itu yang kita nak jadi orang yang bertakwa, nak dapat syurga. Kemudian yang kedua, membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita kena buat apa? Kena belanjakan harta, sedekah kita, zakat kita, wakaf kita, infak kita, harta ke jalan Allah, seperti sedekah sama ada ketika dalam keadaan senang maupun susah. Yang ketiga, tahan marah, menahan kemarahan agar pergaduhan dapat dielakkan. Janganlah kita menjadi pencetus pula, pencetus perbalahan. Tambah-tambah kalau kita jadi batu api lagi teruk. Orang sedang marah, kita duduk pergi bilang pula 1, 2, 3 jam, tak boleh. Jadi kita apabila kita marah, macam kita sebut tadi ni, urus marah kita dengan baik. InsyaAllah kehidupan kita akan lebih bahagia. Yang ketiga. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita agar hidup lebih harmoni. Tahan marah, orang pula buat salah kita. Allah SWT. Apalah nasib kita kancil, kita duk kata betul dalam diri kita, apalah nasib aku, dah lah orang duk kata kat aku kan, aku pula duk buat relax, buat hati clean kan, tak marah orang, lepas tu nak maafkan kesalahan orang pula. Lah pasal apa duk fikir aku tu? Kita kena fikir ni, hidup kita sendiri, duk fikir orang lain pasal apa? Fikir kat mereka lah. Kita ni nak hidup macam mana? Hidup kita nak lebih harmoni. Cara dia, maafkan salah orang. Senang tak senang? Senang, insyaAllah. Waktu mana? Waktu kita dah biasa kita maafkan orang, kita dah biasa, jadi tak payah. Yang payahnya bila kita terpaksa. Jadi kita ikhlaskan hati untuk maafkan kesalahan orang lain, insyaAllah hidup kita akan lebih harmoni. Yang kelima, sentiasa memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir dan beristighfar serta berazam tidak melakukan dosa lagi. Ini lidah kita sentiasa basahkan dengan zikrullah, dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan menempatkan kita dalam kalangan orang yang berjaya dunia dan akhirat, insyaAllah. Spektrum ilmu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, sungguhnya aku ni siapa? Nabi SAW bertaubat kepada Allah pada setiap hari sebanyak 100 kali. Masya Allah. Nabi maksum, Nabi diampunkan dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Akan tetapi Nabi taubat kepada Allah 100 kali setiap hari. Kita, Allah selamatkan, kita macam mana? Sama-sama kita koreksi diri, muhasabah diri, insyaAllah. Okey, yang seterusnya doa. Doa ini sama-sama kita amalkan sebagaimana doa Nabi Adam alaihissalam yang Allah nukilkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Nabi Adam alaihissalam telah pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga boleh amalkan doa ini. Doanya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Maknanya mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, nescaya jadilah kami daripada orang yang rugi. Nabi Adam alaihi salam bersama dengan Hawa telah pun memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampuni dosa mereka dan memberikan rahmat kepada mereka.
Kalaulah Allah tidak mengampuni dan tidak memberikan rahmat kepada orang yang tidak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ampunkan dosanya, maka orang tersebut tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Maknanya orang yang tidak bertaubat, orang yang tidak minta rahmat pada Allah, dia tu orang yang rugi dunia akhirat. Oleh sebab itu abang kakak marilah sama-sama kita cepat-cepat untuk melakukan kebaikan, taubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Pelajaran 6, mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatan 2. Jazakumullah khairan katsira. Syukran lakum. Terima kasih banyak-banyak atas keprihatinan dan juga fokus abang kakak dalam pelajaran pada kali ini. Ustaz doakan semoga kita semua dapat mengambil iktibar dan dapat menjadi di kalangan orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi calon-calon syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Jadi sekarang ini pertemuan kita di Alam Maya. Kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe channel Roy Syam Abidin. Tak minta ampun kekurangan kesilapan. Moga kita bertemu lagi di lain masa, di lain ketika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.